Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahukah anda negeri bernama Taman Serendah Sekebun Bunga? Nama ini adalah nama gelaran yang telah diberikan oleh Cik Siti Wan Kembang kepada negeri Kelantan. Ia terletak di pantai timur Semenanjung Malaysia. Kelantan merupakan negeri ke-6 terbesar dalam Malaysia. Selain itu, negeri ini juga mempunyai jumlah penduduk ke-9 terbesar selepas negeri Pulau Pinang dan negeri ke-10 terpadat di dalam negara. Negeri Serambi Mekah ini juga mempunyai banyak tempat-tempat menarik yang boleh dikunjungi. Dari pantainya yang bersejarah, seni budaya dan kraf bermutu tinggi, hinggalah alam semula jadi yang kaya dengan flora dan fauna pasti menggamit hati anda semua. Hamparan alam kali ini akan membawa anda mengunjungi tempat-tempat menarik di Kota Baru yang kurang diketahui, seperti Pulau Seri Tanjung, pembuatan wayang kulit, persembahan wayang kulit, pembuatan wow dan juga kraf batik serta pantai yang bersejarah, Pantai Sabak. Kota Baru terletak tidak jauh dari Sungai Kelantan. Perkataan kota bermaksud sesebuah bandar dan Kota Baru adalah sebuah bandar yang baru. Kota Baru terletak di tebing sebelah timur Sungai Kelantan. Bandar ini adalah pusat komersial dan ekonomi serta bandar diraja Kelantan. Bandar ini mula dibuka pada masa pemerintahan Sultan Muhammad kedua pada tahun 1844 dan merupakan bandar tertua di sebelah pantai timur. Inginkan pengalaman rehat dan rawat di rumah terapung? Inginkan ruang yang luas dan selesa untuk bersantai bersama keluarga? Rumah terapung MIB Kedai Buluh adalah jawapannya. Assalamualaikum Cik Safa. Waalaikumsalam. Boleh tak kalau Cik Safa ceritakan sikit tentang latar belakang Chalet Terapung? Okey. Chalet Terapung ni sebenarnya salah satu dari segi kita punya produk lah. Actually kita punya sebelum ni bedai ikan bakar ni. Okey, and then lepas pada tu kita merancang untuk membina sebuah pejabat dan juga rumah untuk tempat simpanan bot. Daripada sinilah mungkin nak merujuk Sungai Kelantan ke apa, daripada sinilah selain daripada adanya jeti jeti Kelantan River Cruise, kita juga ada restoran, kedai-kedai shop lot semua ada kat sini. Maknanya kita nak jadikan tempat ni macam one stop center lah. Macam mana pula kalau macam pelancong yang datang, harga yang dibayar tu sekali dengan bot ke atau tak. lain-lain? Ada package lain Ada ke package macam lain. Okey. Macam contohnya yang rumah yang Ciki akan duduk ni nanti, ni kita sekarang kita buat promosi. Chalet itu adalah floating chalet. Keunikan dia sebab dia berada di tepi sungai. Betul-betul floating. Kalau air naik, chalet tu akan naik. Kalau air surut, chalet tu akan turun. Akan surut sekali lah. Okey, yang ni kita buat promosi. Kita bilik RM200 sekali dengan set barbecue lah. Ada semua, ada sesuai dengan punya pemandangan juga semua lah. Okey, kalau untuk boat, lain pula package dia. Untuk boat tu, dia bermula daripada harga RM10. Itu untuk package biasa lah. Maksudnya daripada sini menuju ke Muka Kuala, dah patah balik ke sini. Lepas tu, package yang kedua tu, kita menuju ke kapal laut. Di situ melihat perusahaan, tempat dodol, serunding. Dan yang package yang RM30 tu, yang ni cukup mencabar. itu? Package yang ketiga ni, menyusuri anak sungai. Menyusuri anak sungai. Daripada situ, naik daripada bot kita akan sampai di jeti Pulau Bulu. Lepas tu naik bot kecil pula. Oh, ya ke? Ya. Menarik tu. Ya. Abang Sam boleh bawa Syikin ke? InsyaAllah boleh. Yang menyusuri anak sungai Ya, tu? menyusuri anak sungai. Syikin ada aktiviti hari ni. Okey, boleh? Okey, boleh. No. Jom! Okey, jom. Rumah terapung ini berhawa dingin sepenuhnya, mempunyai 3 bilik tidur dan dilengkapi dengan perabot serta kemudahan asas yang lain. Terletak di medan ikan bakar Kedai Buluh Kota Baru, chalet ini menyediakan perkhidmatan memancing serta pakej menyusuri Sungai Kelantan untuk melihat keindahan Kota Baru serta pulau-pulau berhampiran. Rumah terapung ini telah dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri Kelantan. Di samping persekitaran yang nyaman dengan suasana perkampungan,
dapat dilihat bot-bot nelayan tempatan yang sentiasa menyusuri sungai untuk mencari rezeki. Pemandangan matahari terbenam boleh dinikmati dari rumah terapung ini. Ianya berupaya mewujudkan tarikan tersendiri. Ramai yang tidak tahu akan kewujudan pulau ini kerana perjalanan untuk ke pulau ini hanya menggunakan jalan air sahaja. Kita akan berhenti di satu resort yang ada kat sini. Oh, ada Sri Tanjung. resort dalam Ya, ni. ada. Resort yang masih lagi dalam proses pembangunan tapi dah ada beberapa masa. Kita akan berhenti kat situ. Okey, okey. Baik, baik. Tengok dia panorama. Menyusuri Sungai Kelantan ke Pulau Sri Tanjung, Shikin disajikan dengan keindahan flora serta laluan air di celah-celah pokok bakau. Banyak tarikan pelancongan yang terdapat di pulau ini. Contohnya, Pulau Sri Tanjung Resort. Okey, Abang Saiful, sekarang ni kita dekat mana? Okey, sekarang kita berada di Pulau Sri Tanjung. Dekat Pulau Teluk Arjuna, satu-satunya resort yang ada di kawasan kepulauan ni. Kat sini Syikir ada chalet, ada dan juga macam-macam aktiviti lah. Kalau Syikir nak main kat sini boleh. Nak main seperti? bola pasir, apa nak kayak ke apa. Kalau nak minum air kelapa, petik aje buah. Pokok kelapa banyak kat sini. Kita benda-benda yang percuma kita itulah. Okey. Okey. Jom. Selain terletak berdekatan dengan pelbagai tempat menarik untuk pengembaraan anda, Pulau Sri Tanjung Resort juga akan memberikan anda penginapan yang menyenangkan. Okey, Syahira. Boleh tak Syahira ceritakan sikit tentang latar belakang resort ni? Asalnya resort ni letak namanya Sri Tanjung sebabnya biasa kalau orang tanya rumah kat mana, kat Teluk Arjuna tapi sebelah sini. Sebelah sini biasa orang panggil Tanjung. Jadi bermula situlah kami cetusnya idea apa kata kita buat nama resort kita Pulau Sri Tanjung. Macam mana dapat idea untuk buat resort Sri Tanjung? Biasanya orang dalam negeri ataupun luar negeri tak tahu pun kat Kelantan ni ada pulau-pulau kecil yang daerahnya macam dekat dengan Tumpat pun dekat, Kota Baru pun dekat. Oleh sebab tu biasa kalau orang yang tahu, orang yang biasa lalu dekat pulau ni, dia orang macam aku suka pulau ni tapi tak ada tempat nak duduk, tak ada saudara kan. Jadi sebab tu kita orang fikir kenapa tak kita buat resort, boleh kita komersialkan untuk orang luar untuk datang sini dan rasa macam mana keadaan duduk di pulau ni. Macam mana dengan pelancong? Pelancong yang datang dan menginap di sini kebanyakannya daripada dalam negara ke atau luar negara? Biasa kebanyakannya dalam negara dan luar negara pun ada, tapi atas siapa macam orang yang tahu kan dia nak bawa kawan dia ke, sebab tu ada yang datang. Biasa tapi ramainya orang dari negeri lah. Jadi kalau datang sini, aktiviti dekat sini je ke atau resort ni ada sediakan aktiviti di Kita luar? orang providekan aktiviti, kalau kat sini kita boleh ada aktiviti berkayak, lepas tu berbasikal, dan kalau aktiviti luar kita orang sediakan macam orang panggil pergi pantai, pegang pukat ramai-ramai, kita tangkap ikan. Lepas tu aktiviti mencari lokan. Lepas tu ni lah keliling pulau. Macam mana kalau orang nak datang sini, nak tengok resort ni, ada buat secara online? Saya promote melalui Facebook lah. Facebook. Banyaknya. Ya. Selalu segala program saya akan update dekat sana. Jadi dekat sini kita boleh tengok gambar. Ya. Boleh. Apa nama Facebook? Pulau Sri Tanjung. Pulau Sri Tanjung. Hmm. Kalau anda semua nak datang ke pulau ni dan nak main aktiviti-aktiviti yang ada kat sini, serius memang best, korang bolehlah layari Facebook Pulau Pulau Sri Sri Pulau Tanjung. Sri Tanjung. Antara kemudahan yang disediakan adalah bilik berhawa dingin, aktiviti sukan air, aktiviti berbasikal dan pelbagai lagi.
Okey, ni sikit. Ni. Inilah buah dia. Ya, ni dah buat limpah Satu tandan. Lepas saya ambil tu sikit Macam mana kita nak tahu kita boleh makan yang tu ke? Dia tengok dia punya warna dia. Oh, kalau macam ni? Kalau macam ni kira okey ni, sedang ni. Kalau warna yang gelap tu dah tua tua sangat. Ni dia punya isi dia. Ala-ala isi kelapa sikit. Cuba try. Rasa macam ambil si kelapa juga. Ya. Tapi cuma dia kenyal-kenyal sikit. Kenyal-kenyal sikit. Dah nak balik. Terima kasih Syaira, terima kasih makcik sebab sudi borak-borak dengan kami. Sudi bagi cuba buah apa ni? Bagi rasa buah nipah dengan air kelapa yang percuma dengan kerupuk-kerupuk. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, ada masa akan datang nanti, kita datang lagi sini. Okey? Alright. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Dia anakku anu merah putih. Anakku anu merah putih hulu balai berseni. Kepala poyan lagi seluruh. Mendengar saja suara Tok Dalang yang lantang, pasti akan membuat penonton teruja untuk menyaksikan jalan cerita yang ingin disampaikan. Meskipun kepekatan logat kelantannya dalam penyampaian cerita mungkin sukar difahami oleh sesetengah penonton, namun kelincahannya memainkan pelbagai watak dengan lawak spontannya mampu membuatkan penonton ketawa tidak kering gusi. Boleh tak kalau Pak cerita sikit kat Syikin tentang sejarah wayang kulit? Wayang kulit ni Syikin semasa dulu lah. Ya, daripada Hindu dulu. Itulah kita panggil Ramayana Mahabharata. Tiba-tiba Wali Songo. Seorang Tok Wali Songo ni dia nak mengajar Islam, nak sebat Islam. Jadi dia duk mengajar tak lekat orang. Jadi Wali Songo nak pergi orang lagu mana ni. Lalu tu lah Wali ni ambil daun kayu. Dia buat betul-betul gini. Dia mengajar dengan daun kayu tu supaya kayu wayang. Di situlah lekat wayang kulit sampai ke hari ni. Macam yang Syikin tahu ada dua jenis wayang kulit masuk. Ada moden, ada tradisional. Apa bezanya antara moden dan tradisional? Okey. Dia tradisional yang main cerita raja-raja dulu. Raja-raja dulu tu ada raja baik, ada raja jahat. Balik ke wayang moden pula. Dia tak guna wak nampak dogon ni. Dia guna sama wayang sa'i etek. Sama. Hari ni pergi Tesco sama. Kiranya yang tradisional bukan cerita yang lama-lama, raja-raja, yang moden punya cerita yang kiranya generasi sekarang punya cerita lah. Macam Syikin nampak banyak watak-watak yang Pak So angkat tadi ada berapa sebenarnya dalam wayang kulit tradisional? Watak-watak yang wayang kau penting lah kata. Ni Raja Siam. Raja Siam. Ni Laksmana. Laksmana ni adik pada Raja Siamu. Okey. Ini anu merah putih anak Siamu. Kecik pergah dah. Sikit. Dia tak ikat dulu. Dialah pengarah, dialah pelakon dan dialah pelawak. Sekejap menjadi Seri Rama, sekejap menjadi Siti Dewi dan kadangkala bertukar menjadi Pak Dogol yang pandai melawak, membuktikan kemahiran Yusof Mamat atau Pok Soh sebagai Tok Dalang. Aku pelatasa sina sina tasa. Pok Soh, anak jati kampung laut, pada asalnya menceburi bidang seni hiburan di K Barat sebelum berubah arah kepada seni wayang kulit pada awal 80-an sehinggalah sekarang. Boleh Pak Su terangkan sikit cara atau proses nak buat wayang kulit? Bukan kertas biasa ni kan Pak Su kan? Kita lukis. Lukis karakter. Apabila sudah kita lukis,
wayang ni, kita kena siapkan kulit pula. Ini kulit kambing. Kulit kambing ni. Macam buat kompang jugalah. Kita jemur sampai kering. Habis tu kita ambil jam, kita tapar kat kulit ni, ambil wayang. Kita taruh kat kulit, kita ketuk. Mengikut apa saja lukis yang kita buat. Cuba chicken je, cuba try. Hati-hati guna tangan. Menarik sebenarnya wayang kulit ni, daripada sejarah dia, daripada proses nak membuat dia, watak-watak dan lagu-lagu dia. Sekarang ni, Syiki rasa Syiki nak tengok Pak Soh main wayang kulit. Jom. Kita nak tengok boleh, kita nak main pun boleh. Oh. Usahakan aja kita main wayang kulit. Boleh. Bercakap tu. Manalah si Zafri ni? Aku dah cakap 10:30 call time kat Jetty. Tak datang-datang. Hey. Ni mesti bekerja keras semalam ni. Atas tanggungjawab untuk memelihara seni wayang kulit ini, Pok Soh menyahut cabaran gurunya untuk memperkembangkan wayang kulit ini hingga ke luar negara. Sirih junjung buat pinangan, dihias indah cantik ditatang. Tradisi kita dilupa jangan, adat dikendung, budaya dijulang. Sesuatu yang hilang selalunya akan dikenang. Kita sedar akan hal itu. Malah, sastrawan dan ahli falsafah pun pernah menyebutnya. Jika yang hilang itu milik peribadi, maka seseorang sahaja yang kesal dan bersedih. Tetapi bagaimana halnya jika yang hilang itu ialah nilai-nilai budaya kita? Dalam era globalisasi yang berteknologi tinggi, kita sering melihat generasi muda mengutamakan alat-alat teknologi dalam kebanyakan aspek kehidupan, termasuklah komunikasi dan hiburan. Sekiranya fenomena yang mengagung-agungkan alat-alat teknologi ini menjadi-jadi dan berterusan, tidak hairanlah permainan tradisional seperti wayang kulit akan semakin dilupai dalam kalangan generasi muda. Bagi mengelakkan ia lenyap ditelan zaman, pihak berwajib telah mengambil langkah proaktif dengan mewujudkan gelanggang seni di tengah bandar Kota Baru bagi mempersembahkan seni budaya negeri Kelantan. Di antaranya adalah persembahan wayang kulit. Syikin beruntung dan teruja apabila pertama kali melihat persembahan wayang kulit secara langsung. Jika sebelum ini Syikin mempelajari teknik-teknik membuat patung dan mengenali watak-watak dalam wayang kulit, kini Syikin menyaksikan persembahan pula. Wayang kulit merupakan seni teater tradisional yang menggunakan prinsip cahaya dan bayang. Cerita-cerita seperti Ramayana dan Mahabharata sering dibawa kepada persembahan berbayang pada skrin dengan menggunakan patung kulit. Bayang-bayang daripada patung kulit dimainkan oleh seorang tok dalang dan persembahan selalunya diiringi oleh sekumpulan ahli muzik. Wow, yang juga dipanggil layang-layang di pantai barat Semenanjung merupakan permainan tradisional warisan masyarakat Melayu sejak turun-temurun. Permainan ini yang bermula sekitar kurun ke-15 dimainkan oleh masyarakat Melayu, sama ada rakyat biasa mahupun golongan istana untuk memenuhi masa lapang. Okey, Abang Saiful, sekarang ni Abang nak bawa Syikin pergi mana pula? Okey, sekarang ni Abang nak bawa Syikin pergi kat Galeri Wow Pak Syafiee. Orang lama dalam perbuatan wow. Berapa lama dah Pak Syafiee dalam... Okey, Pak Syafiee dah hampir separuh abad dah. Dah 49 tahun daripada dia kecil sampai sekarang dia masih lagi bawa wow. Lama tu. Ya. Bolehlah kita Boleh. jemput Pak Syafiee ni. Boleh, tak ada masalah. Jemput jom. Okey Pak Syafiee, boleh tak kalau Pak Mi cerita sikit macam mana Pak Mi boleh menceburkan diri dalam pembuatan wow? Kita masa dulu, kita ke sekolah. Kita buat wah lah. Buat wah hari-hari.
Cikgu malu lah kita besar panjang saya kerja gapo. Kita kata gapo cikgu saya nak buat. Dia kata ni bodoh lah dia kata bodoh saya ni. Buat wow ni. Nak pergi buat wow. Apa gapo pek dah dia kata. Dia kata saya munak gila dah. Royak gitu, royak kau lain. Kita proses dia kata. Kita tak napuk dah sekolah ni. Kita napuk kuat kalau. Macam Pak Pi macam wow ni kan ada berapa jenis wow yang Pak Pi? Wah ni buat 2-30 jenis. Ha. Banyak. Pak Pi buat? Kita buat asal je. Orang mari bagi royak saya nak warga ni. Dia tanya. Warga apa? Dia tunjuk ni lagu ni. Warga apa lagu ni tu royak? Tanya dia klik. Warga apa? Nak royak tahu. Sebab wow ni dia macam-macam. Wah ni banyak jenis. Macam Syikin tengok kan dalam buku kedai Pak Pi ini, Ha. wow dia ada banyak jenis saiz. Ha. Macam mana pula dengan masa yang dibuat kalau satu wow tu berbeza dengan masa wow Ya yang gini. lain ke? Dia seminggu putih saya lagi dah. Memang seminggu untuk siapkan satu Ha. wow. Kini, wow dianggap simbol kehalusan seni budaya yang menjadi identiti rakyat negara ini. Meskipun terdiri daripada pelbagai latar belakang dan kepercayaan. Terdapat ratusan jenis dan bentuk wow dicipta sejak dahulu sehingga kini. Antaranya adalah wow burung, wow pari, wow jalebudi, wow sewah, wow barat dan yang paling popular wow bulan. Galeri Wow Sapi terletak di Kampung Badang iaitu lebih kurang 10 km dari Bandar Kota Baru. Pak Sapi atau nama sebenar beliau Syafi Jusoh telah lama menceburi bidang pembuatan wow ini sejak umurnya 14 tahun. Warisan seni budaya ni kalau kita sendiri tak jaga, tak mustahil satu hari nanti bangsa luar yang akan cuba warisi seni ni. Jadi sama-samalah kita cuba jaga warisan seni budaya kita. Macam saya ni. Kalau penonton di luar sana nak tahu, wow pertama yang dijual oleh Pak Sapi ialah pada sekitar tahun 1960-an, iaitu kepada seorang lelaki Denmark dengan harga RM1.50. Murah kan? Main wow janganlah rebah, memakai tali pelepah pisang. Budaya asing sudah menambah, budaya asli janganlah hilang. Seni pertukangan perak yang terkenal di Kelantan terus dipelihara sebagai seni warisan turun-temurun dan menjadi legasi kebanggaan negara. Pusat kraft perak ini ditubuhkan oleh Allahyarham Tuan Haji Abdul Manan bin Haji Yaakob atau lebih dikenali sebagai Pok Teh pada tahun 1985. Perniagaan dan kemahiran seni halus ini diteruskan oleh anak saudara beliau iaitu Encik Razali. Abang Lee, boleh tak kalau Abang Lee cerita sikit tentang perak ni kat situ? Perak ni dia bahan mentah kita beli dekat Ketampas baru lah. Dia jual bahan mentah. Lepas tu kita balik lebur. Lepas tu kita mesin lah buat kepingnya ataupun dawa. Bahan mentah tu sama ada biasa bayar perak ni dia ada campuran lain ke ataupun Dia 99.9. 99 tu daripada ketulinan perak tu. Aku tulen perak. Lepas tu kita campur dengan tembaga kuning. Untuk bagi dia keras sikit. Setengah tembaga kuning, kopor dengan perak lah. Mana pada 100%, 0.5%. Sikit. Abang Lee, adakah Abang Lee ni orang ataupun orang pertama yang buat ni ataupun Abang Lee ni daripada generasi berapa ke mewaris ni kalau ke mana? Kita setakat kita tahu daripada datuk lah. Daripada datuk Abang Lee sendiri lah. Generasi yang ketiga lah. Sini maknanya di tempat ni sendiri pun ada lah bengkel dia. Ada, kita ada. Boleh kita tengok? Boleh. Kita tengok masuk bengkel dia tu. Ni dia proses dia nak cantumkan dia punya cakuk-cakuk yang ada dalam. Ni proses. Maknanya memerlukan kepakaran yang tinggi lah, juga tahap kesabaran lah. Kalau tak sabar tak boleh buat ni.
Mata kena. Mata. Yes. Bermotifkan bunga dan tumbuhan, seni pertukangan perak adalah salah satu cabang kesenian Melayu yang sangat terkenal di Kelantan. Antara jenis bunga yang sering menjadi pilihan adalah bunga padi, bunga kiambang dan bunga manggis. Okey Abang Lee. Terima kasih Syiki ucapkan sebab sudi bawa Syiki Abang Saiful pusing-pusing dalam tu, tengok macam mana nak buat barang kemas daripada perak. Banyak dah info Syiki dapat. Ya. Okey, Syah. Terima kasih lah. Terima kasih. Datang lagi ya. Rumah Gahara merupakan tempat di mana pembuatan kraf batik dihasilkan. Tempat ini terletak di Kampung Penambang, Kota Baru. Batik ialah sejenis produk kraf yang dihasilkan melalui proses menerap lilin dan mencelup kain. Batik terkenal di gugusan Kepulauan Melayu, iaitu Indonesia, Brunei, Singapura dan Malaysia. Di Malaysia, negeri yang terkenal dan popular dengan batik adalah Kelantan dan Terengganu. Okey, sekarang Syikin berada di tingkat 2 Rumah Gahara di mana di sinilah bermulanya proses membuat kain batik sutra. Kalau nak tahu apa proses pertama, jom ikut Syikin kita jumpa dengan Abang Darus untuk maklumat selanjutnya. Jom. Abang Darus. Ini proses apa ni Abang? Ini proses hand drum. Mencanting dah ni. Mencanting. Mencanting ni dia ada corak-corak tertentu ke atau ikut abang apa ilham yang datang? Ikut ilham yang datang. Oh ya ke? Sebab tu dia panggil hand drawing. Mana idea dia datang ketika dia tengah draw. Berapa lama abang proses mencanting ni? Satu belata lebih kurang 1 jam. 1 jam. Sebab ni dia pakai wax kan. Terus setengah orang tu dia akan draw dulu. Dia punya pattern batu baru letak wax. Yang ni dia terus. Dia terus wax, mana terus wax tu akan bentuk corak dia. Ada berapa proses dalam nak buat satu kain sutra batik? Okey, kalau batik ni start daripada sekarang ni mencanting, lepas tu berwarna, lepas tu dia proses mewartikan warna dan juga proses yang terakhir dia dibuang dia punya lilin wax semua, barulah lepas tu dia jemur kering. Okey, sekarang Syikin berada di peringkat kedua dalam membuat kain batik sutra. Okey, Kak Ifah. Ya, boleh tak saya. terangkan sikit peringkat kedua ni macam mana, apa dan macam mana? Okey, mewarna ni kita depend kepada customer yang nak tempah colour batik lah. Biasa Ini pemilihan warna daripada pelanggan lah. betul lah, pelanggan daripada kita sendiri pun ada. Okey. Macam mana pula dengan cara nak mewarna? Ada cara dia ke? Dia ada cara. Biasa kita letak atas satu kain, biasa dia 5 warna. Biasa satu kita guna untuk basic. Colour basic satu kena ada. Lepas tu colour klasik. Yang 3 lagi fancy colour. Okay. Biasa kita guna yang basic dululah. Biasa. Okey, kita test ya. Siki nak cuba? Siti nak try kan? Boleh ke? Boleh. Dah terkeluar dah. Pelan-pelan. Tak apa, kita touch up balik nanti. Yo, sama lah. Boleh lah. Boleh. Sekarang kita berada di Bengkulu untuk memblok batik. Memblok batik. Yang atas ni dia punya Ini adalah blok-blok yang kita gunakan untuk pada sekarang. ini corak-corak Corak-corak pattern yang maknanya yang selalu digunakan lah untuk batik chop ni. batik blok ni lah. Pakcik nak tunjuk macam mana cara proses dia, chop dia. Dia kena cepat lah. Ni dia punya pattern dia ni, dia tak wax. Lepas tu bila dia dah siap tu dia akan rendam-rendam air berwarna. Contohnya kalau warna untuk warna biru tu jadi biru. Lepas tu dia akan buang wax ni. Lepas tu colourkan balik. Colourkan balik yang tempat yang tu lah. Jadi tempat tu memang dah ada bentuk dah lepas sebab saya buang. Okey. Ni antara yang dah siap lah. Maknanya yang ni dia punya corak dia. Ini dia punya daripada blok dia jadi macam ni lah. Okey, sekarang Syikin berada di proses kedua terakhir iaitu mematikan warna. Betul tak? Betul mematikan warna. Jadi ni
Proses nak mematikan warna ni berapa lama? Biasanya paling minimum kita ambil masa selama 3 jam 3 jam untuk mematikan warna. untuk mematikan. Mana daripada proses mematikan warna, lepas pada 3 jam dia akan masuk kembali ke dalam proses lah. Iaitu? Untuk membuahkan lilin-lilin kan. So lilin dia jemur. Ada, boleh kita tengok? Tu dia buang air. Silium sedikit. Okey, selepas kita proses mematikan color, kita akad dia dan biarkan cair selama 1 jam dan kita masukkan ke dalam air bilasan. Air biasa lah. Air bilas lah. Jadi selepas proses nak buatkan batu tu tadi, inilah hasil terakhir. Bukan senang tau nak buat helai kain batik ni. Jom. Kunjungan ke negeri Kelantan tidak akan lengkap jika kita tidak mengunjungi Rumah Gahara yang mempamerkan produk batik rekaan rakyat Kelantan. Rumah Gahara merupakan tempat pemprosesan batik yang terkenal. Jika anda ingin merasakan sedikit kelainan dan ingin menikmati menu masakan panas istimewa di kawasan tepi Sungai Kelantan, jom berkunjung ke restoran kahfi di Medan Ikan Bakar Kedai Buloh. Okay, Cik Ain. Boleh tak kalau Encik Ain cerita sikit latar belakang restoran kahfi ni? Kita ada 3 semua cawangan kahfi. Yang pertama dekat Rambak Wakaf Baru. Kedua dekat Wakaf Cik Ye. Yang ketiga dekat ni Medan Ikan Bakar. InsyaAllah bakal menyusul dekat jalan airport tu. Yang keempat? Yang keempat. Dibuka pada 2011, restoran ini terus melangkah maju dengan membuka 2 lagi cawangan di negeri Kelantan. Macam menu-menu yang terdapat di restoran kahfi ni, ada tak menu-menu yang kata menu istimewa lah? Kira orang datang restoran kahfi mesti order benda tu. Ada tak? Antaranya lah siakak tim kapal pecah. Kapal pecah Dalam kita punya steam tu, kita letak seafood. Ada lala, udang, sotong. Kenapa kapal pecah? Sebab dia berterabur macam tu kan. Lagi selain itu? Dan lepas tu, orang akan datang sini, benda yang wajib diorang try, steam kapal pecah, homok seafood, daging salai kahfi. Kita tunggu yang daging salai tu. Tunggu yang kapal pecah tu. Lepas dah tu semua, kita makan manisan pula. Ni tom yum. Tom yum potek. Cuba Okey. Macam mana rasa? Begini. Ni cukup rasa kan? Ni macam dia punya lemak tu ada. Biar saya teka. Ni yang kapal selam tu Bukanlah. Kapal pecah. Kapal pecah. Kapal selam tu apa? Dia dah timbul awal-awal. Macam mana? Sedap. Sedap. Macam mana ni? Sudah. Macam tadi, ikan ni memang... Ikan ni kita ambil terus daripada sangkar. Segar-segar. Ini? Acik tu. Homok seafood. Betul. Betul? Betul. Dan ni semua dia tengok. Macam-macam ada kan? Oh, macam ni Macam mana? Macam susah tak kita nak cakap dia rasa apa? Sebab dia semua rasa dalam satu masakan. Dia macam... Punya rempah ni. Jeng jeng jeng. Yang ditunggu. Yang ditunggu-tunggu sudah sampai. Cuba dah sikit rasa tu. Lembut tak? Semua sedap ni. Macam mana ni? Jadi kita tinggal lagi? 2 lagi. Lagi 2 lagi. Apa yang 2 tu? Ayam lembut. Dengan ni ayam lembut. Sedap. Dia punya sotong tepung dia tak macam yang selalu kita tengok yang bulat-bulat ada sotong kat dalam kan dia lain. Kat dalam tu kita kena cari kan. Kadang kau buka tak ada sotong pun ada tepung je. Ini betul-betul sedap. Saya tak tahulah, macam nak cakap. Semua sedap tapi ni betul-betul sedap. Ni dah capai level ke 99%? Tunggu
tunggu suami Kelantan lah kot. Pengkalan kubur merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh para pengunjung. Sama ada luar mahupun dalam negeri untuk membeli belah ataupun mencari cenderamata untuk dibawa pulang sebagai kenangan. Hai semua. Okey, di depan sana adalah Thailand dan di sini adalah Malaysia. Dan sekarang ni saya berada di Pengkalan Kubur, tempat membeli belah zon bebas cukai. Okey, Abang Hisham, boleh tak kalau Abang cerita sikit macam mana tempat ni dia dapat nama Pengkalan Kubur? Okey. Betul tak ada kubur ke apa ke? Sebenarnya kalau ikut dahulu memang ada kubur. Tapi sekarang sudah lenyap, dah ditelan oleh air disebabkan hakisan lah. Memang dulu memang banyak kubur di sini. Dan Pengkalan ni disebabkan di sini adalah satu pelabuhan kecil. Di mana di sini tempat berkumpulnya hasil-hasil laut, hasil-hasil barang-barangan dijual di sini. Salah satu daripada pintu masuk utama di Kelantan. Ada 3 di Pengkalan Kubur, di Rantau Panjang dan di Bukit Bunga Jeli, Kelantan. Okey, sekarang ni kita sabar nak masuk Pengkalan Kubur. Boleh tak kalau Abang Hisham bawa sini? Boleh, no problem. Jom. Tak ada masalah. Okey, silakan. Memang setiap hari macam ni ke? Mesti tak ramai orang ke? Ada hari Kalau hari yang paling ramai hari Minggu lah. Hari Jumaat, hari Sabtu, cuti sekolah dan cuti-cuti kelepasan am tu memang ramai lah. ramai. Memang penuh lah sini. Kalau tengok sini banyak barangan ni 90% lebih 50% daripada Thailand lah. Oh, bawa ke sini lah. Yes. Bawa sini lah. Banyak lagi lah kita berblok-blok lah. Dia ada blok di sana, ada pada pasar raya belakang, free duty zone bebas cukai. Banyak sini. Tak sama dengan Rantau Panjang. Rantau Panjang dia besar, bandar kan. So sini senang, kita nak jalan pun senang, selesa, taklah Tak crowd sesak-sesak. sangat, tak sesak Jalan sangat. dia pun kereta luas lah. Luas. Nama Pengkalan Kubur ini berkait rapat dengan terdapatnya kuburan Islam serta pengkalan bot-bot nelayan yang berulang-alik dari Malaysia ke Thailand. Kalau anda seorang yang suka membeli belah, Pengkalan Kubur adalah tempatnya. Nama Kampung Sabak dikatakan berasal dari nama seorang petani iaitu Tok Sabak yang begitu gemar bercerita bukan sahaja kepada anak-anak malah seluruh warga kampung. Cik Faizal, Ya. boleh tak kalau Cik Faizal cerita sikit tentang latar belakang kampung? Kampung ni berasal daripada Kampung Sabak, panggil Pantai Sabak lah. Daripada nama pembokok kampung, nama pembokok kampung. Masa tu nama Tok Sabak. Segini dalam Kampung Sabak ni kebanyakan adalah nelayan-nelayan lah. Macam bot-bot yang Syiki nampak kat belakang tu kan, memang bot tu digunakan untuk ke laut ke atau untuk pertandingan atau apa-apa? Untuk ke laut lah. Untuk ke laut? Untuk ke laut. Memang macam gitu rupa dia? Ha. Berwarna-warni, bercorak? Memanglah. Yang bot sini, di sini panggil perahu kolek. Perahu molek? Perahu kolek. Perahu kolek. Perahu kolek. Gelaran bagi perahu. Perahu tu, nama perahu tu perahu kolek. Kiranya memang daripada dulu lah kan? Daripada untuk menolong orang kat Pantai Sabak lah. Kiranya kalau kita nampak perahu ni dekat laut, itu daripada Pantai Sabak lah. Pantai Sabak. Macam corak-corak warna-warna tu ada melambangkan maksud apa-apa tak? Corak ni tak ada maksud apa-apa, cuma tradisional dia buat corak burung, naga, untuk hiasan. Dipahamkan akan ada pertandingan perahu cantik. Perahu hiasan cantik. Maknanya perahu cantik ni tiap tahun ke ataupun ni ataupun Ini pertama kali kita buat. Idea siapa ni? Idea antara nelayan? Dan komuniti nelayan sinilah. Disebabkan kampung itu terkenal kerana kepetahan Tok Sabak, penduduk bersetuju menamakan kampung mereka sebagai Kampung Tok Sabak. Namun lama-kelamaan ia menjadi Kampung Sabak sahaja. Apa yang menariknya di kampung ini, bot-bot nelayan mereka berwarna-warni, seakan mencerminkan kegembiraan mereka dengan rezeki yang diturunkan oleh Maha Kuasa.
Sikit-sikit dapat apa lagi? Soalan rasanya dah tak ada lah kot. Tapi harapan tu ada. Selalu Syikin yang tanya orang harapan kan. Hari ni Syikin nak bagi harapan Syikin. Syikin berharap tradisi di sini kekal atau dapat dikekalkan dan kampung Sabak ni menjadi kampung yang terkenal kerana ianya mempunyai tradisi perahu cantik yang tak ada kat tempat lain. Sini je ada. Seluruh Malaysia sini je ada yang Syikin. Dan Syikin harap ianya kekal dan dapat dikekalkan. Okey. Pada kira-kira jam 11.45 malam, 7 Disember 1941, askar-askar pertahanan pantai British yang ditempatkan di kawasan pantai Kuala Pak Ahmad telah melaporkan beberapa buah kapal perang Jepun sedang berlabuh di tepi pantai itu. Tidak lama berselang, meriam-meriam pertahanan pantai British melepaskan tembakan ke atas kapal-kapal perang Jepun itu sebagai membalas bedilan-bedilan yang dimulakan oleh kapal-kapal perang Jepun. Okey, Abang Saf. Ya, saya. Boleh tak tunjukkan Syikin kat mana tempat di mana askar Jepun mendarat? Sebut pun susah. Okey. Askar Jepun mendarat kat sana, Kuala Pak Ahmad. Tentera Jepun datang lebih kurang 5,000 orang mendarat kat sini dan bertempur dengan tentera British kat sini. 5,000 5,000. Dan sini tempat mula-mula pertempuran di Asia Pasifik. Berapa hari bulan tu? 8 Disember 1941. 8 Disember 1941. Hanya di sinilah tercetusnya. Peperangan di Pasifik 70 minit lebih awal daripada serangan tentera Jepun ke atas Pearl Harbor di Amerika. Jadi kita ni lebih awal dan lebih sejarah lagi. Pada ketika itu, tiada siapa pun menyedari atau menyangka bahawa peristiwa bedilan meriam di pantai Kelantan ini menandakan bermulanya peperangan di antara Jepun dan British di Tanah Melayu secara amnya dan di Pasifik secara khususnya. Pada malam itu, 8 Disember, masa itu musim monsun lah, musim tengkujuh. Jadi air pun kuat. Jadi ramai orang tak tahu Jepun akan serang masa itu. Jadi satu orang kampus ini dia nampak ramai akal British yang sedang bersedia untuk berperang. Bila berlaku tembakan malam tu pukul 1 suku pagi, ingat ke hanya latihan, tidak tahu Jepun dah serang kan. Jadi dia hanya main kawasan belakang ni lah untuk dengan kawan-kawan dia. Tapi bila tembakan lebih hebat lagi, semua kampung rasa runsing lah. Apa mereka akan harus lakukan? Adakah mereka harus berundur ke kawasan lain? Jadi ramai berfikir baik kita berundur lah sebabnya mungkin dah perang kan. Jadi bila Jepun dah mendarat baru dia tahu ni lah dah perang betul-betul lah. Jadi nasib baiklah askar India tu sudah beritahu orang kampung suruh lari lah. Jadi ramai lari ke kawasan pendalaman. Jadi selamatlah kampung ni. Pantai Sabak bagaikan pahatan kenangan bermulanya keperitan hidup di zaman penjajahan Jepun di Tanah Melayu. Namun di sebalik keperitan itu, terlukis hikmahnya yang tersendiri, iaitu api semangat kebangsaan dan sifat berdikari di kalangan masyarakat negara ini. Betul. Boleh teruskan dia. Kalau nak laju sikit Boleh, kalau nak laju sikit ke depan. Tolak dia ke depan. Tolak pelan-pelan. Itulah sikit. Kalau gitu laju. Kalau itu laju dia jadi macam ni. Tarik sikit. Tarik sikit. Tapi kita tak biasa kan? Tak apa. Ada apa first time. Tak apa. Itu je. Kalau dekat banyak tu dia macam tu yang pelan. Cepat nanti lah. Tu menara jam tu. Menara jam tu nak panjang lebih banyak tu. Lebih panjang. Bayar RM2 tu dia naik sampai ke puncak. Kita tengok view lah.